Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk 4 Batuta kelas Bahasa Melayu hari ini, kita akan sama-sama mengulang kaji pelajaran untuk topik tanda baca. Baik, hari ini kita akan tengok beberapa jenis tanda baca yang biasa kita jumpa dalam mana-mana petikan ataupun karangan, ataupun kita perlukan tanda baca ni untuk kita membuat ataupun membina ayat. Okey. Baik, kita tengok apa maksud tanda baca terlebih dahulu ya. Okey, saya dah buka slide. Sekejap ya. Okey, baik. Pertama, kita tengok apa tanda baca. Okey, tanda baca ialah simbol ataupun tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya meletakkan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca juga diletakkan di tempat tertentu akan mengikut kesesuaiannya. Antara contoh tanda baca yang biasa kita jumpa adalah pertama, tanda noktah atau titik. Okey, yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda tanya ataupun tanda. Yang keempat, tanda seru. Kemudian tanda sempang ataupun sengkang. Okey. Yang seterusnya, tanda noktah kata ataupun nama lain bagi tanda pengikat kata ni, tanda petik. Okey. Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan tanda petik. Baik, dengan huruf besar. Kenapa kita kena tahu penggunaan huruf besar ni? Sebab ini juga adalah sebahagian daripada tanda baca yang kita kena tahu penggunaannya. Okey, biasanya huruf besar ni kita jumpa ataupun kita gunakan pada huruf pertama kata pada setiap ayat. Sebagai contoh, ayah saya seorang polis. Okey. Ayah saya seorang polis. Okay. Ayah ialah perkataan pertama. Jadi, huruf yang pertama perlu ditulis menggunakan huruf besar. Kemudian, huruf besar juga digunakan di awal huruf kata nama khas. Contohnya, kata nama khas orang, Syafiq kan, nama orang jadi kena huruf besar. Kata nama khas tempat, Kuala Terengganu, kena huruf besar, K huruf besar, T huruf besar. Rabu, kata nama khas untuk hari, kena huruf besar juga. Dan Potong Saga, kata nama khas untuk benda, perlu menggunakan huruf besar. Baik, seterusnya kita tengok tanda baca yang biasa kita kena jumpa atau kita kena perhatikan. Tanda titik ataupun kita panggil tanda noktah macam ni tanda titik. Okey, jom kita tengok. Biasa kita jumpa kat mana tanda titik ni? Di mana kita perlukan guna tanda titik ni? Okey, tanda titik penggunaannya diletakkan di akhir ayat yang bukan ayat tanya atau seru. Jadi tanda titik ni kita letakkan di akhir ayat. Ayat yang selain daripada ayat tanya atau ayat seru. Okay, contoh, baju itu sangat cantik. Titik. Kena ada titik. Di akhir ayat kena letak titik. Okey. Yang seterusnya, pada akhir singkatan nama orang. Sebagai contoh, Encik. Kita boleh singkatkan dia menjadi letak kat titik kat situ. Contoh kita nak sebut Encik Ahmad. Kita boleh letak EN titik. Dan yang seterusnya, Y titik A titik B. Ini adalah singkatan untuk yang amat berhormat. Kita boleh juga menggunakan singkatan dengan syarat kita letak titik noktah. Sama juga dengan perkataan doktor. Okay. Dan yang seterusnya, kita menggunakan tanda titik untuk menunjukkan perpuluhan. Contohnya kat sini lah, 3.1 kita letak titik kat tengah. 4.5 pun kita letak titik. Okay, seterusnya kita nak tengok tanda koma. Tanda koma ni macam mana kita nak tengok penggunaannya. Pertama, tanda koma
kita gunakan untuk menyambung ayat. Tanda koma ni kita gunakan untuk menyambung ayat. Dalam karangan kamu kena menggunakan tanda koma untuk menyambung ayat kamu. Supaya bila orang baca karangan kita, orang boleh mengetahui nada penceritaan kita. Okey, sebagai contoh, kat sini Ustaz tulis pada zaman dahulu, koma. Pada zaman dahulu, koma. Ayat pertama kan kita nak sambung cerita, ada seorang nenek tua yang miskin tinggal di dalam hutan. Dan yang kedua, penggunaan tanda koma juga kita gunakan untuk memisahkan benda-benda yang sama jenis. Sebagai contoh, ayah membeli sotong, ayam dan udang. Jadi, sotong, ayam dan udang ni adalah sama jenis lah dalam kategori makanan. Jadi, kita kena letak, lepas kita letak contoh pertama, kita kena letak koma. Lepas sotong ni ada koma. Lepas tu baru kita tulis ayam dan udang. Tak kisahlah awak bagi contoh apa-apa juga contoh yang sama jenis, awak kena letakkan tanda koma. Okey, seterusnya kita tengok tanda soal. Jom. Apakah yang maksud tanda soal? Bilakah kita nak guna tanda soal ni? Okey, tanda soal ni kita gunakan dia untuk di akhir ayat. Okey, tanda soal atau tanda tanya ialah tanda baca yang biasanya terletak di akhir sesuatu ayat. Dia menggantikan tanda noktah tadi. Menggantikan titik, tanda titik ataupun tanda noktah, dan digunakan apabila menulis soalan untuk membuat pertanyaan atau untuk meminta sesuatu. Contohnya, siapakah nama kamu? Jadi, bila ada kata tanya, siapakah? Mestilah belakang dia, akhir ayat dia kena letak tanda soal. Kalau kamu tak letak tanda soal, salahlah ayat kamu. Okay, contoh yang kedua, bilakah abang pulang? Jadi, bilakah ialah kata tanda ayat, kenalah letak tanda soal. Okay, seterusnya, kita tengok kepada tanda seru. Okey, bila kita nak guna tanda seru ni? Okey, baik. Penggunaan tanda seru ialah di dalam ayat seru. Okey, ayat seru mestilah mengandungi kata seru. Mana kata seru? Contoh, wah, ni kata seru. Wah, cantiknya kasut kamu. Okey, kena ingat, lepas kata seru kena letak koma. Ustazah besarkan sikit. Kena letak koma. Ustazah besarkan sikit, dia lambat sikit ya. Sekejap, hilang dah. Sekejap Okey. Sekejap. Okey, contoh, wah, kata seru. Lepas kata seru kamu kena letak tanda koma. Kemudian cantiknya kasut kamu. Di akhir ayat barulah kamu letak tanda seru. Kamu perlu letak tanda seru. Contoh kedua, aduh. Lepas kata seru letak koma. Sakitnya ibu jari saya. Di akhir ayat barulah kamu letakkan tanda seru. Okey, tanda seru macam ni Okey, seterusnya kita tengok tanda sempang ataupun sengkang. Okey, sempang digunakan dalam ayat mewakili gandaan atau menunjukkan banyak. Biasa kita jumpa kan. Contohnya buku-buku, baju-baju. Jadi kita gunakan kata tanda sempang ni dalam mewakili kata gandaan atau menunjukkan banyak. Okay, kedua, untuk kita gunakan dia sewaktu kita menulis imbuhan atau perkataan dengan kata nama khas. Contoh, kata nama khas Malaysia. Kita nak letak kat depan dia Malaysia. Jadi kita kena letak tanda sempang. Dan anti-Amerika. Anti-Amerika. Jadi kita kena letak tanda sempang rahmatnya. Jadi selepas perkataan rahmat, kita kena letak tanda sempang dan kita sambung dengan ayat perkataannya. Dan yang ketiga, kita menggunakan kata tanda sempang
sewaktu kita menulis kata sendi nama ke dengan angka. Contohnya ke 21. Contoh ayat dia pada abad ke 21. Okey. Dan yang terakhir kita menulis tahun dengan akhiran an. Pada tahun 90-an. Kan? Jadi kita kena letak tanda sempang ni lah. Okey. Dan yang terakhir kita nak belajar tanda petik ataupun tanda petik ni kata nama lain, tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata ataupun kita namakan dia tanda petik sama je, digunakan untuk mengapit. Maksudnya mengapit cakap ajuk ataupun petikan langsung. Tanda petik ni sewaktu kita membaca komik kan. Dialog-dialog yang digunakan merupakan cakap ajuk yang kita kena guna bersama dengan tanda petik. Contoh, jom kita ulang kaji bersama. Tengok. Buka pengikat kata, jom kita ulang kaji bersama. Ada penutup pengikat kata, kemudian kena ada koma. Kata Ali kepada Aiman. Ini contoh cakap ajuk lah menggunakan tanda petik. Bila karangan jenis cerita, bila kamu masukkan dialog yang macam ni, bila melibatkan dialog, kamu kena letak bersama berserta tanda petik lah. Okey, dan yang seterusnya, kita gunakan tanda petik sewaktu apit judul rencana. Maksudnya kita memetik judul rencana, karangan ya. Karangan, puisi atau bab buku. Okey, contoh kat sini, marilah kita nyanyikan lagu Jalur Gemilang. Okey, jadi kita nak petik, kita nak tuliskan Jalur Gemilang tu, kita kena guna tanda petik. Okey, baik. Sekian, sampai di sini sahaja perkongsian Ustazah pada kelas pada pagi ini. Saya harapkan semua murid dapat faham. Apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp direct lah pada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.